Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Ibadah kurban disyariatkan bagi mengingatkan manusia bahawa jalan menuju kebahagiaan memerlukan pengorbanan. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, di mana pada puncaknya kini diraikan sebagai Idul Adha atau Hari Raya Korban. Maka seluruh umat Islam disunatkan untuk mengerjakan ibadah kurban jika berkemampuan. Antara indikator bahawa ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita berjaya membuang sifat-sifat haiwan yang ada di dalam diri kita ini. Secara hakikatnya, ritual kurban bukanlah semata-mata menyembelih binatang, tetapi kita menyembelih sifat-sifat haiwan yang ada di dalam diri kita. Apabila seseorang manusia, sama ada Muslim atau kafir, membiarkan nafsu menguasai dirinya, maka lahirlah sifat-sifat kebinatangan ini seperti sifat sombong, tamak, rakus, angkuh, gila kuasa, kedekut, zalim, hipokrit, munafik dan jahil. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa di sisi kebaikan manusia ada pula sisi gelapnya yang bersifat bahimiyah atau binatang buas, sifat ego, kebodohan dan lain-lain yang menyebabkan manusia mengalami dehumanisasi, iaitu hilang rasa kemanusiaan hingga dirinya tidak mampu mencapai cahaya ilahiyah. Di dalam Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa ada 7 sifat haiwan di dalam diri manusia. Yang pertama adalah seperti anjing, patuh dan setia kepada siapa pun yang memberinya makan dan minum, atau dalam konteks zaman moden ini, yang memberinya wang dan harta, dan tidak berprinsip. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijelirkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjelirkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Kedua adalah sifat seperti haiwan ternakan. Binatang ternak tidak memiliki keistimewaan. Nilai jualnya hanya terletak pada beratnya. Bila manusia seperti binatang ternak, kedudukannya sudah begitu rendah dari binatang peliharaan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ketiga adalah seperti monyet atau kera, haiwan yang tidak pernah puas dengan apa yang dipunyai. Ironinya, setelah melakukan kesalahan, mereka tidak merasa bersalah, malah bangga dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu lalu. Kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Keempat adalah sifat seperti babi. Babi bukan hanya senang dengan kekotoran, tetapi juga tidak memiliki rasa cemburu. Ia akan membiarkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan pihak lain terhadap keluarganya. Begitulah bila manusia memiliki karakter babi dalam dirinya. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, iaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kelima adalah sifat seperti labah-labah,
iaitu manusia yang meminta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenteng diri dengan bangunan-bangunan dan persenjatai diri dengan persenjataan canggih. Bahkan ada yang melindungi dirinya dengan syaitan, dengan jampi-jampi dan kepercayaan khurafat. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah kalau mereka mengetahui. Keenam adalah seperti nyamuk, iaitu orang yang kelakuannya hanya mengganggu orang lain sehingga timbul kebencian, mencari nafkah dengan menyakiti dan mengambil hak orang lain, dan suka berlebihan bila makan hingga akhirnya mati kerana kekenyangan. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Terakhir adalah sifat seperti keldai, iaitu manusia bodoh kerana tidak memikirkan konsekuen atau akibat. Mereka ini meyakini ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi diabaikannya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sifat-sifat seperti inilah yang menjadikan kita terperangkap dengan hawa nafsu, menjadikan kita susah memperolehi cahaya kebenaran. Amalan berkorban bertindak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan hubungan antara manusia dengan Allah ini dikenali sebagai amaliyah yang bersifat vertikal. Sementara amaliyah yang bersifat horizontal pula, ibadah penyembelihan kurban meningkatkan hubungan antara manusia dengan manusia melalui pembahagian daging-daging kurban, terutama kepada golongan fakir dan miskin. Justru, kita harus ingat bahawa kurban yang kita lakukan pada hari-hari sekitar Aidil Adha ini, hendaknya ia akan menambah lagi ketakwaan kita.